Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Okey. Untuk kelas yang pertama ni, marilah kita sama-sama membuka majlis ataupun kelas kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, alhamdulillah bertemu kita walaupun PKP, kelas tetap kena jalankan. Jadi ada yang dah lupa ustaz ke? Jangan lupa kat ustaz, kesian kat ustaz. Dah lah tak boleh jumpa kamu. Kalau tak rindu tak apalah. Biarlah ustaz bercakap seorang-seorang. Okey, walau bagaimanapun kelas tetap dijalankan. Cuma kita tak boleh jumpa berdepan macam ni. Cuma kita boleh jumpa dalam handphone je. Okey, walau bagaimanapun insya-Allah ustaz akan ceritakan ataupun ustaz mengambil subjek sirah untuk tahun 3. Jadi tanggungjawab ustaz untuk menyampaikan pelajaran kepada kamu tahun 3 sirah. Jadi jangan ke mana-mana. Dengar elok-elok, faham elok-elok, sebab sirah ni bukan sirah tentang siapa-siapa. Sirah ini tentang cerita tentang Nabi. Jadi kita sayang pada Nabi tak? Sayang. Kalau sayang pada Nabi, faham elok-elok tentang sirah Nabi, sebab siapa nak bagi syafaat dekat kita esok akhirat kelak? Nabi SAW. Jadi kalau kita tak kenal Nabi, macam mana kita nak dapat syafaat? Jadi insya-Allah perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Paling kurang pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukuplah, daripada tak ada. Sikit pun jadi, pendek pun boleh. Yang penting ada berselawat pada Nabi. Kalau boleh dapat satu hari 100, cantik. Kekalkan hari-hari 100 kali selawat kepada Nabi. Sebab apa? Allah sendiri pun berselawat ke atas Nabi. Apatah lagi kita ni. Kita nak syafaat, kita nak bantuan daripada Nabi di akhirat kelak. Macam mana cara? Kenalah sentiasa berselawat ke atas Nabi. Baiklah, okey. Panjang pula bercakap. Okey. InsyaAllah untuk tahun 3 ni kita akan belajar silibus baru. Jadi ustaz dapat tajuk je kat sini. Bukunya belum sampai lagi. Jadinya ustaz boleh cerita sikit lah. Yang pertamanya tentang tajuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diceritakan tentang kat situ iaitu mengenai perkahwinan Nabi, isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi dan cucu Nabi. Juga apa kepentingan keluarga. Okey. Itu dalam tajuk yang pertama. Bab yang kedua tentang kenabian. Cerita tentang Nabi, macam mana boleh jadi Nabi, apa peristiwa yang berlaku kepada Nabi sehingga Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, Rasul Allah. Okey, itu bab yang kedua. Kemudian bab yang ketiga adalah peranan Khadijah di dalam kehidupan. Apa peranan isteri Nabi di dalam kehidupan? Dekat sini ada digariskan 4 isteri, sebagai isteri. Apa peranan isteri? Yang kedua, sebagai sahabat. Apa peranan sahabat? Walaupun dia isteri, tapi dalam jadi isteri itu pun ada
bahagian bersahabat. Dan juga yang ketiga sebagai kekasih. Apa peranan kita sebagai kekasih? Kemudian sebagai pembantu. Bukan pembantut. Kalau pembantut, memendekkan perjalanan dakwah Nabi. Tapi pembantu, penyambung kepada dakwah Nabi. Okey, untuk tahun ni dari 3 ada 3 tajuk. Itu tajuk besar lah. Kemudian daripada 3 tajuk besar tu ada beberapa tajuk kecil dalam setiap bab. Jadi Ustaz akan ceritakan sikit. Tak banyak. Mudah-mudahan kamu pun tak adalah bosan sebab dengar sirah ni. Biasanya orang tak suka. Okey, tak apa, abaikan. InsyaAllah. Okey, yang pertamanya keluarga Nabi. Perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ceritanya bermula Al-Kisah. Okey, itu Piramli pula. Baiklah. Cerita dia macam mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia berniaga dengan mengambil barang dagangan daripada siapa dia? Sayyidatina Khadijah. Khadijah ni adalah orang yang paling kaya sekali di Mekah. Orang yang paling kaya, dan Nabi bekerja dengan Sayyidatina Khadijah. Berniaga barang dagangan di Syam. Okey. Ceritanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah, Sayyidatina Khadijah mendapati bahawa keuntungan hartanya adalah hasil daripada keberkatan sikap amanah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Ustaz sebut sallallahu alaihi wasallam, kamu pun kena sebut sebab kita nak syafaat daripada Nabi. Jadi bila kamu dengar saja sallallahu alaihi wasallam, kamu pun kena juga. Sebab apa? Sebab ada dalam satu hadis. Ini Ustaz cerita lain pula, keluar sikit daripada tajuk. Ada dalam satu hadis yang mana Nabi tengah langkah naik anak tangga ke mimbar, tempat khutbah tu. Anak tangga nak naik tempat khutbah tu. Dalam salah satu anak tangga yang Nabi langkah tu, Nabi sebut amin. Bila dah habis Nabi khutbah, orang pelik. Pasal apa Nabi sebut amin? Tiba-tiba je Nabi sebut amin. Sebab apa? Masa Nabi langkah anak tangga yang keberapa tu, malaikat Jibril mendoakan barang siapa yang disebutkan sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita sebut selawat tidak dibalas sallallahu alaihi wasallam, celakalah ke atas dia. Maknanya laknatlah ke atas dia. Bukan susah pun orang sebut sallallahu alaihi wasallam, kita pun balas sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita ni cinta kepada Nabi. Okey. Kalau tak nak dilaknat ataupun tak nak dicerca oleh Nabi, jadi kita bila orang sebut sallallahu alaihi wasallam, kita kena juga melafazkan sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi yang tidak pernah diperolehi sebelum ini. Maknanya sebelum ni Sayyidatina Khadijah dia pernah bagi orang lain uruskan perniagaan, bawa barang dagangan kepada Syam ataupun tempat-tempat lain lah. Biasanya tempat yang famous, tempat yang besar adalah di negeri Syam. Bila Nabi berniaga, Nabi bawa balik, untung yang sangat banyak. Sebab Nabi ni senang je. Kalau dah harga dia macam tu lah dia jual. Dia tak ada nak tipu-tipu. Jual 10, bawa balik duit RM5 je. Sepatut harga RM10. Dia kata tak, ni RM5 dia jual. Lagi RM5 dia simpan dalam poket dia. Dia tak bagi dekat tuan barang. Tak boleh lah macam tu. Jadi Nabi ni seorang yang jujur. Banyak itu yang dia jual, banyak itulah pulangan duit yang dia bagi. Okey. Siapa lagi yang bersama dengan Nabi waktu berniaga? Iaitu Maisarah. Maisarah ni adalah pembantu kepada Sayyidatina Khadijah, pemilik barang dagangan tersebut. Okey, Maisarah telah memberitahu Siti Khadijah tentang peribadi dan akhlak Nabi yang mulia itu. Mana Nabi ni sangat amanah. Banyak mana yang dia jual, banyak itulah duit yang dia bawa balik. Okey, dicarinya selama ini
sudah ditemui. Kejap, apa yang dia cari ni? Siti Khadijah merasakan apa yang dicari selama ini sudah ditemui. Apa yang dia cari? Calon suami. Sayyidatina Khadijah ni seorang janda ataupun orang yang pernah berkahwin. Kemudian sama ada kematian suami ataupun diceraikan, maknanya Sayyidatina Khadijah ini adalah seorang janda. Jadi nak kahwin jugalah kan, walaupun sebelum ni dah pernah kahwin, dah cerai ataupun cerai mati suami ataupun diceraikanlah, cerai hidup. Jadi dia carilah pengganti untuk teman hidup dia. Sebelum ini sudah ramai orang kenamaan Mekah telah berusaha melamarnya, tetapi ditolak. Mana orang-orang kaya Arab yang ada dekat Mekah tu dah ramai yang cuba tackle. Tackle, tahu ke tackle? Pernah lah duk try kan. Tanya Khadijah ni macam mana, nak kahwin ke tak ke. Jadi ada orang dah tanya. Bukan orang biasa-biasa. Bukan biasa-biasa tak. Tapi orang kaya. Yang ternama. Ada nama, maknanya orang yang terkenal. Di Mekah ramai yang dah tanya. Tapi Sayyidatina Khadijah tolak. Okey. Siti Khadijah telah menyampaikan hasratnya. Hasrat ni apa dia pula? Hasrat ni perasaan dia. Cita-cita dia. Apa dia? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui temannya Nafisah binti Munayyah. Maknanya dia sampaikan kepada kawan dia, dia cerita kata dia minat kepada Nabi, nak ambil Nabi ni sebagai suami dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersetuju dengan cadangan tersebut serta memberitahu bapa saudaranya. Nabi dah tak ada bapa, tak ada ibu. Jadi dia cerita kepada bapa saudara dia. Okey. Baginda menghantar 25 ekor unta sebagai mas kahwin. 25 ekor unta, bukan ayam ya. Kalaulah seekor unta itu 10,000, kamu rasa 25 ekor tak jadi 250,000? Betul? Berapa duit Nabi hantar untuk melamar ataupun menjadikan mas kahwin kepada Sayyidatina Khadijah? Banyak tu. Kalau kata seekor 10,000, 25 ekor kali ya 250,000. Kayanya Nabi. Ke 25,000? Tak tahu. Tak apa, nanti kita kira. Okey, maknanya Nabi nak ambil Sayyidatina Khadijah sebagai isteri. Nabi bayar mahar yang sangat tinggi. Ketika itu Sayyidatina Khadijah berusia 40 tahun. Bukan seorang yang muda. Sebab sebelum ni dah pernah kahwin. Jadi sedikit berusia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Nabi berusia berapa tahun? 25 tahun. Dan beliau adalah wanita yang terhormat dalam kalangan kaumnya ataupun kumpulan dia, daripada puak dia. Ini Sayyidatina Khadijah ni adalah seorang yang sangat terhormat. Kaya raya. Sebab itulah orang yang minat dia pun orang yang sangat kaya dan terkenal. Tapi Sayyidatina Khadijah tolak. Okey. Dia juga adalah wanita pertama yang dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatina Khadijah ni adalah isteri pertama kepada Rasulullah. Rasulullah walaupun dah umur 25 tahun tapi tak pernah lagi berkahwin, kecuali inilah isteri yang pertama. Okey. Baginda tidak berkahwin dengan wanita lain sehinggalah Siti Khadijah meninggal dunia. Maknanya selama Sayyidatina Khadijah ni, isteri Nabi ni yang pertama yang Nabi kahwin, tidak ada isteri lain. Semasa isterinya ni, Sayyidatina Khadijah ni hidup. Berapa lama? Sekejap lagi kita tengok. Okey, Siti Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Bila? Lepas Nabi kahwin baru
sampai wahyu yang pertama yang mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul. Okey, dan juga Sayyidatina Khadijah, isterinya lah yang menjadi wanita pertama yang memeluk agama Islam. Okey, Siti Khadijah ataupun Sayyidatina Khadijah hidup bersama Rasulullah selama 25 tahun. Jadi Sayyidatina Khadijah ni hidup dengan Nabi selama 25 tahun. Semua anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Khadijah kecuali Ibrahim. Anak Nabi ada berapa? Lupa lah tu. Okey, anak Nabi ada 7 orang. Kecuali seorang sahaja, iaitu 6 orang sahaja yang daripada hasil perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Jadi 6 orang sahaja dan seorang lagi anak daripada orang lain. Okey. Kemudian apa yang berlaku tahun duka cita? Bila dah habis ataupun telah sampai tempoh 25 tahun Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, isteri pertama Nabi, maka tibalah tahun duka cita, iaitu kematian bapa saudaranya Abu Talib. Kalau darjah 2 ada belajar tentang macam mana selepas kelahiran Nabi. Umur Nabi 8 tahun, datuk dia Abdul Muttalib meninggal. Jadi Nabi tinggal dengan Abu Talib. Jadi Abu Talib lah yang menjaga Nabi sampailah berumur berapa tahun. Nanti kita tengok. Nabi menziarahi Abu Talib dan di sisinya ada Abu Jahal. Lalu Nabi bersabda kepada Abu Talib, "Wahai bapa saudaraku, ucaplah la ilaha illallah, satu kalimah yang aku akan berhajat di sisi Allah." Maknanya apa dia? Nabi ni bisik dekat telinga Abu Talib mengucap kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Bila ucap kalimah ni maknanya dia telah menjadi Islam. Untuk pengetahuan, bapa saudara Nabi ni kafir, belum lagi masuk Islam. Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, ini adalah bapa-bapa saudara Nabi yang tidak masuk Islam. Dan Abu Talib ni juga adalah salah seorang yang tidak masuk Islam sehinggalah meninggal. Jadi sebelum meninggal tu Nabi bisik kepada telinga dia, telinga Abu Talib, ucaplah la ilaha illallah supaya dia masuk Islam, dia terus selamat daripada siksaan kubur dan terus masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Tapi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Talib, adakah kamu tidak suka dengan agama Abdul Muttalib?" Maknanya mereka tanya balik, kawan tu dah lah nak mati. Abu Jahal pula mari merepek dekat telinga Abu Talib, kata, "Abu Talib, hang tak ingat ke Abdul Muttalib punya agama tu apa? Menyembah berhala. Jadi hang tak suka ke agama Abdul Muttalib tu? Bapa hang sendiri." Itulah lebih kurang dia punya ayat dia. Tak adalah cakap bahasa Melayu. Ustaz je lah cakap bahasa Melayu. Sekali kamu pula tak faham. Okey, jadi Abdul Muttalib ini juga agama dia kafir. Dia tak ada agama Islam. Jadi dia bagi tahu dekat Abu Talib ni, kenapa kamu nak tinggalkan agama yang bapa kamu dulu sembah? Lalu mereka berdua mengulangi kata-kata itu sehingga kalimah terakhir yang diucapkan Abu Talib, iaitu, "Aku ikut agama Abdul Muttalib." Jadi maknanya Abu Talib ni, bapa saudara Nabi ni, meninggal dalam keadaan dia kata, "Aku ikut agama bapa aku, ikut agama Tok Wan Nabi." Tok Wan Nabi ni kafir. Jadi lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku akan pohon keampunan untukmu selagi aku tidak dilarang berbuat demikian." Maknanya
Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Ampunkanlah dosa-dosa Abu Talib ni, sebab dialah yang menjaga Nabi daripada kecil, daripada umur 8 tahun sampailah Nabi kahwin. Sampailah Nabi kahwin. Jadi terlalu sayangnya Nabi kepada Abu Talib ni sampailah Nabi kata, aku akan minta dengan Allah Ta'ala supaya tidak diazabkan Abu Talib ni. Sehinggalah Allah larang Nabi. Allah kata apa? Hak akulah nak mengislamkan siapa-siapa. Jadi sampai Allah turunkan ayat tu, Nabi berhenti untuk mohonkan keampunan kepada Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia ketika berusia 80 tahun. Duka citalah Nabi. Okey, tak apalah juga. Kemudian Siti Khadijah juga kembali ke rahmatullah. Siti Khadijah meninggal dunia selepas beberapa bulan kematian Abu Talib. Bayangkan baru berapa bulan je Abu Talib, bapa saudara dia yang jaga Nabi daripada umur 8 tahun sampailah Nabi berkahwin. Punya sayangnya Nabi ni, dan Abu Talib lah yang jaga Nabi daripada apa-apa buatan orang. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian meninggal pula isteri kesayangan Nabi, Sayyidatina Khadijah. Okey, beliau wafat pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian ketika berusia 65 tahun. Jadi isteri Nabi, Sayyidatina Khadijah, meninggalkan Nabi sebab wafat pada usia 65 tahun. Bertambahlah kesedihan Nabi. Sesungguhnya Sayyidatina Khadijah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak membantu baginda menyebarkan ajaran Islam dan mengorbankan kepentingan diri dan hartanya untuk Islam. Okey. Sampai tahap macam mana? Sehinggalah Sayyidatina Khadijah ni tak ada apa-apa lagi dah nak bagi pada Nabi. Sampai last sekali isteri Nabi ni kata apa? Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, andai sekiranya tulang belulang aku ini bermanfaat ataupun boleh dijual, ambillah tulang aku ini dan gadaikanlah ataupun berilah kepada mana-mana untuk dapatkan duit untuk teruskan perjuangan. Sampai tahap macam tu. Isteri Nabi wasiat ataupun bagi tahu pada Nabi, punyanya nak tolong Nabi ni, bantu Nabi untuk tegakkan agama Islam. Sampai tahap serah ni, kalau tulang-tulang aku ni ada manfaat untuk jual, jual lah. Ambillah duit ni untuk tegakkan agama Islam. Sampai tahap macam tu. Kalau kita tak tahulah. Nak bangun subuh pun jenuh kejut. Sedangkan isteri Nabi ni sampai dah nak meninggal pun, dah nak wafat pun, dia wasiat lagi. Dia cakap lagi kat Nabi, kalau ada manfaat tulang ni untuk tegakkan agama Islam, ambil lah. Sampai tahap macam tu. Kita ni, apalah sangat yang kita ada untuk kita pertahankan. Kita ni tinggal nak jalankan je apa yang telah Rasulullah tinggal kepada kita. Nak bangun sembahyang subuh pun susah. Mudah-mudahan kita doalah kepada Allah SWT supaya kita ni diringankan untuk buat amal ibadat kepada Allah SWT. Takut-takut dengan sebab kita malas berbuat amal ibadat, Allah seksa kita. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, dia beriman denganku ketika orang ramai kufur kepadaku. Dia ni siapa? Isteri Nabi Khadijah ini, Sayyidatina Khadijah. Maknanya orang yang pertama beriman dengan Nabi. Sedangkan orang lain waktu tu siapa pun belum lagi Islam. Jadi dia orang yang pertama. Dia mempercayaiku ketika orang mendustakan aku. Waktu Nabi duk bagi ceramah ni, duk cakap-cakap tentang Islam ni, dialah seorang yang kata betul dia adalah Nabi, dia adalah utusan, apa saja yang dia cakap tu adalah benar. Tapi orang lain kata hang tipu. Nabi Muhammad ni pendusta, ahli sihir dan macam-macam lagi yang jangan cakap.
Apa lagi? Dia juga berkongsi denganku harta benda ketika orang ramai menghalang aku. Jadi Sayyidatina Khadijah jugalah yang bagi semua harta, sedangkan Sayyidatina Khadijah adalah antara orang yang kaya di Mekah pada waktu itu, dan akhir sekali sampaikan kain untuk tutup jenazah ataupun nak tutup mayat isteri Nabi. Kalau tarik tutup kepala, nampak kaki. Kalau tarik tutup kaki, nampak kepala. Sampai tahap macam tu. Punya apa pun tak ada. Waktu Sayyidatina Khadijah meninggal. Daripada sekaya-kaya orang, sampailah bila meninggal, tinggal sehelai kain nak tutup muka pun tak ada. Tutup muka nampak kaki. Tutup kaki nampak muka. Punyanya baik atau punyanya bersungguhnya nak tolong Nabi. Dan Allah mengurniakan kepadaku anaknya dan menghalangku mendapatkan anak daripada yang lain. Maknanya Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Nabi, dapat 6 orang anak. Jadi dengan orang lain tak ada, kecuali seorang. Maknanya 6 orang anak Nabi dapat bersama dengan Sayyidatina Khadijah. Setelah kewafatan Abu Talib dan Siti Khadijah, orang kafir Quraisy semakin berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terbuka, yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menderita. Maknanya sebelum Abu Talib meninggal, sebelum Sayyidatina Khadijah meninggal, orang bukan tak berani, cuma kurang buat jahat kepada Nabi. Bila Sayyidatina Khadijah meninggal, isteri Nabi meninggal, dan juga Abu Talib meninggal, macam-macam yang Nabi terima ujian. Bukan setakat dibaling najis. Sampai tahap bila sujud pun, orang angkat najis perut unta tu letak atas kepala Nabi. Bayangkan macam mana siksaan yang Nabi dapat selepas kewafatan ataupun meninggalnya bapa saudara Nabi dan isteri Nabi. Kesian dekat Nabi. Walau macam mana pun, kita terima Islam dengan mudah. Dapat daripada mak ayah kita dah Islam, kita keluar-keluar jadi manusia Islam terus. Itu pun kita tak bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah dan mendapatkan bantuan orang Taif untuk menghadapi kaumnya. Nabi pergi ke Taif, nak pergi berdakwah ni. Walaupun Nabi kecewa, atau bukan Nabi kecewa, Nabi sedih. Sedih sebab dah tak ada lagi dah pembantu. Allah dah tarik dua-dua orang ni, yang orang paling kuat yang menjaga Nabi. Allah tarik mereka ni, Allah matikan mereka ni. Jadi Nabi dah tak ada semangat. Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah, dan Nabi nak dapatkan kekuatan. Baginda tidak menemui orang yang mahu memberi perlindungan dan bantuan kepadanya. Sebaliknya mereka pula yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lebih teruk lagi. Nabi pergi ke Taif nak berdakwah, nak ajak depa orang-orang Taif ni peluk Islam. Tetapi apa yang berlaku, orang Taif dia ambil batu, ambil pelepah tamar, dia baling pada Nabi. Sampai tahap macam mana? Sampai tahap luka Nabi ni, luka di kepala Nabi ni, darahnya mengalir sampai ke selipar Nabi. Pernah tak kamu jalan dalam air yang berlopak? Apa? Lecah. Kamu tahu lecah? Jalan macam bunyi kecak. Tanda kamu berjalan tu dalam lumpur. Macam itulah Nabi bila berjalan, darah dia melekat di kasut, di atas kasut tu dan tapak kaki Nabi. Bunyi sampai tahap macam tu. Darah Nabi ni mengalir sampai tahap macam tu. Nabi pergi ke Taif, ingatkan boleh dapat bantuan, pertolongan, perlindungan. Tapi apa yang Nabi dapat? Balasan, Nabi terima batu dibaling kepada Nabi, sampai Nabi luka berdarah. Sedangkan kita
terima Islam senang lenang. Kita tak terima langsung ujian. Cuma kita ni ujian kita, nafsu kita sendiri, malas kita sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan manusia yang baik. Kita sentiasa lalai. Jadi mudah-mudahan dengan sirah inilah memberi semangat kepada kita untuk terus kita bangkit beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dah habis cerita tentang isteri Nabi yang pertama, Sayyidatina Khadijah. Okey. Siapakah lagi isteri-isteri Nabi yang lain? Maknanya selepas daripada Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah sehingga Sayyidatina Khadijah meninggal, isteri Nabi yang lain diceritakan ataupun diriwayatkan dimasukkan di dalam hadis ada 11 orang semua. Semua sekali ada 11 orang. Yang pertama tadi Khadijah lah. Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah Sa'udah binti Zam'ah. Yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar. Isteri Nabi yang ketiga ni anak kepada Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi. Sahabat Nabi dan juga Nabi menjadi menantu kepada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni khalifah Islam yang pertama. Nabi jadi menantu dia. Kemudian yang keempat Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar ni, Hafsah anak kepada Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar. Siapa dia? Khalifah Islam yang kedua. Hafsah ni juga kiranya anak kepada Sayyidina Umar, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Sayyidina Umar ni bapa mertua kepada Nabi kita. Okey. Kemudian yang kelimanya Zainab bin Khuzaimah. Hindun binti Aminah. Zainab binti Jahshi. Juwairiyah binti Harith. Safiyah binti Hayyi. Ramlah binti Abu Sufyan. Maimunah binti Harith. Ada di antara mereka ni ataupun isteri Nabi ni adalah daripada sahabat-sahabat Nabi yang meninggal. Ada juga yang Nabi kahwin, mereka ni daripada kaum ataupun ketua-ketua puak. Anak daripada ketua-ketua kaum lain. Sebab apa Nabi kahwin? Ada syariat dia. Sebab apa? Semua diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangannya sebab nak menghilangkan kesedihan disebabkan suami mereka ni berjuang kepada agama Allah, gugur syahid. Jadi Nabi ambil mereka sebagai isteri. Dan juga ada di kalangan mereka ini daripada kaum ataupun puak lain yang Nabi nak ada hubungan baik di antara mereka. Jadi perintah daripada Allah untuk berkahwin dengan mereka ini. Tapi kena ingat, kita kalau lelaki, umat Nabi Muhammad hanya 4 orang sahaja dalam satu masa. Tapi Nabi boleh sampai 11. Itu specialnya Nabi. Okey. Dah habis cerita tentang isteri-isteri Nabi. Kalau nak cerita seorang-seorang tu panjang lah. Jadi kita cerita pula tentang anak-anak Nabi Muhammad. Siapa dia anak dia? Anak-anak Nabi Muhammad adalah 7 orang. 7 orang anak, 3 lelaki dan 4 perempuan. Ada lagu kan? Anak-anak Nabi ada 7 orang. Berapa? 3 laki-laki, 4 perempuan. Hak tu kamu nyanyilah, sambung. Okey, mereka ialah Qasim. Dilahirkan sebelum Rasulullah menjadi Nabi. Maknanya sebelum Nabi berumur 40 tahun. Nabi dapat anak. Dan hidup selama 2 tahun sahaja. Anak lelaki Nabi ni, yang pertama Qasim, hidup 2 tahun sahaja. Tak sempat hidup lama. Baru nak boleh merangkak, Allah ambil nyawa dia. Yang pertama. Yang keduanya Ibrahim. Dilahirkan pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi dah hijrah ke Madinah 8 tahun dan telah hidup selama
70 hari. 70 hari bersamaan dengan berapa bulan? Tak sampai 3 bulan. 2 bulan, 10 hari je. Itu Ibrahim. Kemudian Abdullah dilahirkan sebelum Rasulullah menjadi Nabi juga. Dan mati pada waktu kecil. Yang ni tak pasti berapa umur dia. Kemudian anak-anak Rasulullah yang perempuan ada 4 orang. Iaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Tapi orang Melayu ni panggil bukan Zainab, Jenab. Jenab tu bahasa orang apa pekan. Jenab. Okey. Jangan panggil Jenab, Zainab. Ruqayyah, bukan Kiah. Kita panggil nama singkat-singkat je. Siapa tu? Kiah. Bukan. Jangan panggil Kiah. Okey. Ummu Kalsum. Sekarang susah nak dapat nama Ummu Kalsum. Dan Fatimah. Fatimah ni masih ada lagi lah nama. Okey. Semua anaknya itu meninggal dunia sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Fatimah, seorang sahaja yang meninggal dunia selepas 6 bulan kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Fatimah seorang saja yang hidup sampailah Nabi wafat. 6 bulan selepas Nabi wafat barulah Fatimah pun meninggal dunia. Okey. Menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan Nabi. Apa dia keturunan Nabi? Puteri Rasulullah yang bernama Zainab. Tadi ada berapa? 4 orang kan anak Nabi. Okey, sekarang ni yang pertama, Zainab telah berkahwin dengan Abul Asu bin Rabi'. Mereka telah berpisah ketika Zainab berhijrah ke Madinah. Sebab apa? Berpisah sebab sampai perintah untuk berhijrah ke Madinah, maka suami dia tak ikut. Jadi terpisahlah di situ. Maka puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah telah berkahwin dengan Utbah bin Abu Jahal. Ini puteri ataupun anak Nabi Muhammad. Yang kedua, Ruqayyah berkahwin dengan Utbah bin Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Maknanya Abu Jahal ni siapa tadi? Abu Jahal adalah bapa saudara Nabi. Maknanya anak Nabi berkahwin dengan sepupu Nabi. Utbah ni sepupulah sebab Abu Jahal tu bapa saudara. Okey. Kemudian puteri Rasulullah yang bernama Ummu Kalsum yang ketiga pula berkahwin dengan Utbah bin Abu Jahal. Tadi berkahwin dengan Utbah. Ni Utaibah. Maknanya anak Abu Jahal yang kedua. Apabila memeluk Islam, mereka telah diceraikan oleh suami masing-masing. Maknanya Utbah dan Utaibah, anak Abu Jahal ni diceraikan dua-dua orang anak Nabi, maka anak Nabi ni jadilah seorang janda. Sayyidina Uthman bin Affan telah berkahwin dengan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Yang ni yang keempat. Bukan. Anak Nabi yang kedua tadi, Ruqayyah yang berkahwin dengan Utbah tu dah diceraikan waktu hijrah. Waktu mereka memeluk Islam. Waktu Ruqayyah ni meluk Islam. Jadi siapa yang ambil Ruqayyah ni? Uthman. Sayyidina Uthman, iaitu siapa dia? Khalifah Islam yang ketiga. Juga sahabat Nabi. Maknanya sahabat Nabi berkahwin dengan anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah, yang diceraikan oleh Utbah tadi. Pada tahun ketiga hijrah, Sayyidina Uthman dikahwinkan oleh Rasulullah dengan putrinya Ummu Kalsum. Okey. Selepas Uthman berkahwin dengan puteri Nabi yang kedua, Ruqayyah tu, tahun ketiga hijrah, Ruqayyah meninggal, ataupun
telah pun wafat. Jadi Rasulullah ambil seorang lagi puteri dia, Ummu Kalsum, yang mana Ummu Kalsum ni juga berkahwin dengan anak Abu Jahal tadi. Betul? Anak Abu Jahal ada dua. Ruqayyah berkahwin dengan anak yang pertama Abu Jahal, Utbah. Ruqayyah berkahwin tadi. Kemudian Ummu Kalsum berkahwin dengan anak Abu Jahal yang kedua, Utaibah. Okey. Dua-dua ni jadi isteri kepada Osman. Tapi bukan dalam masa yang sama. Ruqayyah dulu jadi isteri Osman. Bila Ruqayyah meninggal, Nabi kahwinkan balik Osman ni dengan Ummu Kalsum pula. Jadi Sayyidina Osman ni dia dapat 2 orang anak Nabi. Okey. Sayyidina Ali bin Abi Talib, suami kepada puteri baginda yang bernama Fatimah, anak Nabi yang keempat, Fatimah, berkahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah antara orang yang mula mengikuti dakwah Rasulullah. Maknanya antara orang yang terawal masuk Islam. Okey. 2 orang sahabat Nabi, iaitu khalifah yang pertama Abu Bakar, khalifah yang kedua Umar. Ini dua-dua orang ni adalah bapa mertua kepada Nabi. Faham tak elok? Abu Bakar, Osman, Abu Bakar dan Umar adalah bapa mertua Nabi. Sebab apa? Nabi berkahwin dengan anak Abu Bakar, iaitu Aisyah. Kemudian Nabi juga berkahwin dengan anak Saidina Umar, iaitu Hafsah. Maknanya dua-dua ni jadi bapa mertua kepada Nabi. Okey, ini 2 orang khalifah, yang pertama dan yang kedua. Khalifah yang ketiga ialah Saidina Osman. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Talib. 2 orang lagi khalifah, yang ketiga dengan yang keempat ni adalah menantu Nabi. Saidina Osman berkahwin dengan anak Nabi, Ruqayyah dan juga Ummu Kalsum. Saidina Ali berkahwin dengan Fatimah. Okey, 2 orang jadi pak mentua Nabi dan 2 orang jadi menantu kepada Nabi. Okey. Jelas? Jelas ke tak jelas ni? Kalau tak jelas, nanti tanya ustaz. Okey. Kemudian yang terakhir, nasab keturunan Nabi. Okey, kita nak cerita nasab keturunan Nabi. Di sebelah bapa, iaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Keturunan Bani Hashim tu adalah daripada Hashim. Bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Okey, yang sebelah mak pula, iaitu mak Nabi nama Aminah. Bukan Minah. Minah tu makcik jiran sebelah. Yang ni Aminah. Ibu kepada Nabi Muhammad. Binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Maknanya Kilab ni adalah orang yang sama daripada keturunan bapa Nabi dan juga keturunan daripada mak Nabi. Maknanya dia orang ni daripada satu keturunan yang bertemu dekat Kilab. Qusay bin Kilab untuk sebelah bapa dia, Zuhrah bin Kilab sebelah mak Nabi. Okey, itu adalah keturunan, susur galur keturunan Nabi. Jadi cukup sekadarnya. InsyaAllah nanti ustaz akan buatkan nota sikit supaya kamu boleh faham dengan jelas, dengan baik, dan mudah-mudahan kamu salin dalam buku latihan supaya kamu sendiri boleh ingat siapakah dia isteri Nabi yang pertama, umur berapa Nabi berkahwin dengan dia, isteri Nabi umur berapa waktu tu, dan Nabi juga umur berapa waktu berkahwin, berapa hantaran mas kahwin yang Nabi bagi kepada Sayyidatina Khadijah, kemudian tahun kesedihan, bilakah tahun kesedihan Nabi Muhammad, sebab apa Nabi bersedih,
tahun 2 orang dalam satu masa meninggal. Orang yang sangat Nabi sayang, Nabi kasih. Kemudian isteri-isteri Nabi yang Nabi berkahwin sepanjang hidup Nabi. Ada berapa orang? Ada 11 orang isteri Nabi, kesemuanya sekali. Nanti Ustaz akan tulis, kamu tulis balik dalam buku latihan. Kemudian berapa orang anak Nabi, siapakah menantu-menantu Nabi, dan juga cucu Nabi pun nanti Ustaz akan tulis. Dan juga siapakah daripada keturunan bapa Nabi sampai ke mana, dan juga mak Nabi keturunan sampai ke mana, sampai bin Kilab. Jadi insya-Allah nota Ustaz akan bagi, Ustaz akan ambil gambar, Ustaz send kepada kamu dan kamu tulis balik semula di dalam buku tulis. InsyaAllah, jangan malas-malas. Kalau malas nanti Ustaz cari dekat rumah, Ustaz tengok sekali. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Kita jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kamu terus bersemangat untuk belajar sirah Nabi. Sebab apa? Kalau sayang Nabi, kita kena kenal Nabi macam mana. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tergolong daripada ahli syurga dan berdamping dengan Nabi SAW di akhirat kelak. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.